Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 19. Bahrul Mazi jilid 19 muka surat 169. Bab ma jaa fi tawqit fi taqlimil azfar wa aqdhi syarib. Itu tajuk baru, tajuk yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan mewaktukan buang kuku dan juga gunting misai. Adakah Islam menentukan waktu yang tertentu untuk potong kuku, untuk buang misai? Adakah ada hari dia, ada waktu dia, berapa lama sekali kah, macam mana? Ketahuilah saudaraku, sesungguhnya membuang kuku dan juga menggunting misai itu ditentukan oleh syarak akan waktunya. Dia kata ada hadis. Ada hadis yang Nabi sebut dia punya time dia. Tauqid daripada perkataan waktun, mewaktukan masa. Ada hadis dia kata, yakni apabila cukup bilangan hari sebanyak yang dikatakan oleh Nabi SAW, maka dibuanglah kuku dan diguntinglah misai. Ada hadis yang Nabi bagi tahu berapa lama sekali. Bermula hukum yang demikian itu bukannya wajib dan bukannya sunat, tetapi harus sahaja. Kadang-kadang hadis ni tidak semua benda yang hadis tu sebut menunjuk kata wajib. Kadang-kadang tidak semua yang hadis tunjuk menunjuk kata sunat. Kadang-kadang benda tu harus. Contoh, kita baca hadis, tengok Nabi biasa minum sambil berdiri. Kita jangan salah compute. Ada hadis Nabi minum berdiri, kita terus buat kesimpulan kata minum berdiri itu sunnah. Bukan. Dia jangan salah faham. Hadis tu sekadar nak bagi tahu dekat kita bahawa minum berdiri itu tidak haram. Dan Nabi buat tu sekali dua kali aja, dan sebab-sebab yang tertentu. Jadi kita kena faham benda tu. Jangan kata jumpa ni sunnah ni. Minum berdiri ni sunnah, dan buat kenduri tak bagi bangku kat orang. Suruh semua orang makan sambil berdiri, minum berdiri. Pasal apa? Pasal jumpa hadis kata Nabi minum berdiri. No. Hadis tu nak bagi tahu kata harus perbuatan itu dan tidak haram. Okey, sama dengan cerita hadis tentang waktu untuk potong kuku, untuk gunting misai. Dia bukan nak menunjuk kata benda tu wajib ataupun benda tu sunat. Mematuhi waktu tu wajib ataupun sunat. No, dia kata kita mengikut waktu itu harus sahaja. Dia kata baik, dan yang lebih utama juga, kalau kita boleh ikut waktu tu, itu bagus. Dia kata tak, jangan kata wajib, jangan kata sunat. Itu garis panduan sahaja. Begitu. Baik, maka jikalau dilebihkan masa ataupun hari untuk memotong dan membuangnya, ataupun dikurangkan masa itu harus juga. Kalau Nabi kata every 40 days, kata tak, dalam 40 hari mesti kena gunting misai, mesti kena potong kuku. Tak mesti on the dot 40 hari baru kita buat. Kita boleh buat awal daripada tu, kita boleh terlebih sikit masa daripada tu, tak salah semua sekali. Yang penting apa? Potong benda tu. Baik, dia kata dan ada pun syarak menentukan dan diketahuikan benda ini daripada hadis At-Tirmizi. Kata dia an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala waqata lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qass asy-syarib wa taqlimul azfar wa halqal 'anah wa natfal ibt wa yutraku aktsara minal 40 yawman. Nabi sebut macam tu. Apa dia? Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia telah ditentukan waktu oleh Nabi SAW untuk satu, gunting misai, yang kedua potong kuku, yang ketiga mencukur bulu ari-ari, yang keempat mencabut bulu ketiak, supaya perbuatan itu tiada dibiarkannya lebih daripada 40 hari. Nabi bagi satu tempoh masa. The best is apa? Jangan lebih daripada masa tu. Potong kuku jangan sampai lebih 40 hari kuku tak potong, itu pengotong. Misai tak trim lebih daripada 40 hari, itu juga pengotong. Bulu ketiak tak trim, tak potong, tak cabut, tak apa, dah setahun dah, sampai jadi macam penyapu lidi. Bila buka, itu bukan kata pengotong, yang tu tak tahu nak kata apa kat dia ni. So benda-benda yang disebutkan ni, duk biang ni, tak potong, tak buang, tak apa, sampai jadi rimba, karut. Maka Nabi SAW dia kata apa? La yutrak aksar minal arba'ina yawman. Nabi kata jangan pi lebih daripada 40 hari. Sebelum 40 hari benda ni mau duk kelih. Bahkan dia ada hadis mai apa? Cerita kata Nabi SAW, every Thursday Nabi potong kuku. Ada hadis mai kata Nabi every Friday Nabi potong kuku. Hadis dia ada Thursday, ada Friday. Apapun, baik Khamis baik Jumaat, seminggu sekali. That is the best. Itu yang paling baik kalau boleh buat. Jangan pi lebih daripada 40 hari, sebab itu dah terkeluar daripada adab Islam. Begitu. Baik. Masalah dia kata buang kuku itu apa hukumnya? Baik, now dia nak bincang, dia kata kuku ni kalau kita buang ke atau kita nak simpan ke ni, apa hukum? Ada hukum ke tentang benda ni? Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan di dalam syarahnya, dia kata bermula membuang kuku itu ialah dengan mengerat kuku, iaitu sunnah juga. Imam Ghazali kata potong kuku, kerat kuku ni sunnah. Pasal Nabi buat, bukan saja Nabi buat, Nabi pesan pula suruh kita umat dia buat. Benda ni sunnah, dia kata. Kerana huduh rupa apabila panjang ia. Kuku duk taruh panjang-panjang, tak elok tuan-tuan, tak elok. Kita orang Islam, kadang-kadang dia saja buah jari kelingkin, dia taruh bagi panjang. Apa tak tahu, habuan operasi melombong ke apa, tak tahu. Tapi dia taruh satu jari, dia taruh satu kuku panjang. Ini bukan adab Islam. Dia kata tak mau macam tu. Dan serupa pada waktu itu dengan menatang. Dia ni lagi kasang ni. Syekh Idris Al-Marbawi tulis kitab ni lagi kasang. Dia kata apa? Orang hak jenis duk taruh kuku panjang ni macam menatang. Dia kata menatang ada duk potong kuku tuan? Tak ada. Siapa yang tak mau potong kuku, dia kata macam menatang. Dan pula jika dibiarkan panjang itu boleh menggariskan atau mencalarkan dan boleh memberi mudarat, maka itu lebih lagi. Di bawahnya pula terhimpun kotor-kotor, itu lebih lagi. Dia kata pengotoknya manusia ni, dia tak potong kuku. Dengan kerana tak potong tu, dia mencederakan. Dia boleh cederakan diri dia, dia boleh cederakan orang lain pasal kuku panjang dia ni. Bahkan dia menyimpan kotor-kotoran di bawah kuku tu. Entahkan dia kata berjunub, dan mandi junubnya tidak sampai air di bawahnya, maka sentiasalah ia nama berjunub jua. Yang ni takut. Yang ni takut. Takut apa? Dengan kerana kuku panjang tu kawasan yang wajib sampai ayang semayang, ataupun kawasan yang wajib sampai ayang apabila dia mandi wajib, sudah tak sampai ayang. Bila tak sampai ayang, ayat semayang dia tak sah. Bila tak sampai ayang, mandi wajib dia tak sah. Bila mandi wajib tak sah, bila ayat semayang tak sah, apa jadi? Ibadat yang bersangkut dengan wajib wudu semua lingkup habis. Tuan-tuan bayangkan orang yang macam ni, dia mandi wajib tak sah, dia dalam keadaan berjanabah, dia dalam keadaan junub, pergi Mekah pula buat haji. Cantik tuan-tuan. Pergi Mekah buat haji, ni nak tawaf macam mana ni, junub pun tak terangkat. Nak tawaf macam mana ni? Bila dia niat ihram saja, dia dah duduk dalam larangan yang ditentukan oleh Allah. Bila dia tawaf dia tak sah, dia tak tahlul sani. Bila dia tak tahlul sani, dia balik mai dengan jubah, dengan serban merah, dengan apa-apa semua, balik mai, dia bersama dengan isteri dia, berdosa dan haram. Tuan-tuan tengok, daripada benda kecil, pada pandangan dia, dia menganggap benda ni kecil, implikasinya besar sekali. Implikasi dia besar sekali. Satu sahabat kita pergi umrah, teks SMS mai kat saya, tanya,
Isteri dia ke anak dia ke apa-apa daripada Madinah nak mai ke Mekah, dia datang haid, datang bulan. So apabila sampai di Bir Ali, tempat nak kena niat ihram, dia jadi confused lah, ni macam mana ni, dalam keadaan orang perempuan dalam keadaan datang bulan, boleh ke nak niat ihram? Satu. Yang kedua, kalau niat ihram, katalah kalau niat ihram masuk mai Mekah, tak tahu esok nak balik dah, hari ni tak clear lagi, dia masih dalam keadaan haid, macam mana nak selesai benda ni? Dia dalam ihram, nak pergi tawaf tak boleh, macam mana nak buat? Jadi satu masalah, tuan-tuan. Jadi satu masalah dekat dia ni, nak selesai benda macam mana? Dia pergi ambil package satu syarikat mana ke, syarikat ni pun menjaga tanggungjawab korang. Kita kalau nak buka travel agent, nak bawa orang haji, umrah dan sebagainya, tanggungjawab kita kena ada. Sebaik-baiknya tiap-tiap grup nak pergi tu masukkan satu orang yang boleh menjadi tempat rojok apabila timbul masalah. Tak ada. Pakai pergi hantar di airport, bye-bye, pergi naik kapal terbang aja, turun di sana, dia ambil satu Indonesia manakah yang dia upah ke, Indonesia tu pula dia engage dengan 3-4 company, dia main company ni cakap-cakap sikit, dia lari pergi company ni cakap-cakap sikit, dia lari pergi company ni cakap-cakap sikit. Bila timbul masalah, nak troubleshoot masalah tu, nak tanya siapa? Nak tanya driver bus tu pun tak buat umrah lagi. Nak tanya siapa? Nak tanya sama-sama pi pun kata Allah hang tanya aku, hang family aku, dia pun tak tahu. Jadi satu masalah. Sedangkan Islam dah ada penyelesaian dia, tapi orang hana abang penyelesaian tu tak ada atas bah ni dia berhenti di Bir Ali, dia suruh orang pakat pergi semayang apa sunat apa semua, lepas tu bah nak jalan lah. Kalau Nabi SAW waktu Nabi nak masuk ke tanah haram untuk nak buat umrah, nak buat haji dan sebagainya, bila sampai di miqat ini, Nabi pergi semayang, lepas semayang Nabi naik atas unta dia, bila unta nak jalan Nabi niat. So kita pun ambil sunnahnya macam tu. Kita daripada Madinah nak pergi ke Mekah untuk nak buat haji ataupun nak buat umrah, bila kita sampai di miqat kita turun, kita semayang. Kalau time tu semayang fardu. Kalau time tu tak ada semayang fardu ataupun kita dah semayang fardu, kita semayang sunat 2 rakaat. Lepas tu bila naik bas, sebelum bas jalan kena niat, nawaitul umrah wa ahramtu biha, aku niat umrah dan berihram dengannya, bas pun jalan. Start daripada nawaitul umrah tu, kita dah kena ikat dengan peraturan ihram. Tak boleh nak buat suka hati dah. Kita dah kena ikat dengan peraturan ihram. Kita dah jadi satu orang yang muhrim, satu orang yang di dalam ihram. Tu macam mana tu, dupi tu macam mana nak buat? Ini benda-benda yang mesti diselesaikan. Dan sebaik-baiknya sebelum kita pergi, kita belajar bagi habis. Kalau tidak pun, syarikat yang menguruskan mesti bertanggungjawab. Kena ada orang yang boleh guide. Bukan sahaja nak abang kata, tuan-tuan tengok balik kanan, ini Jabal Uhud. Nabi SAW bersabda, bukan takat tu aja, tapi bila timbul masalah melibatkan hukum, dia kena boleh troubleshoot problem ni. Kalau tidak, cerita jadi panjang lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bayangkan kalau sekiranya tak tahu hukum hakam, tiba-tiba dia pergi sangkut dengan benda ni. Dia duduk simpan kuku panjang, mandi wajib dia pun air tak sampai di tempat yang patut sampai, dia wuduk pun tak sah dan sebagainya, dia tawaf, apa jadi dengan tawaf dia? Ini tajuk yang dia nak bagi tahu. Kenapa benda ni mesti dipatuhi? Entahkan berjunub dan mandi tidak sampai air di bawahnya, maka sentiasalah dia ni namanya berjunub jua. Dan ada pun jikalau di bawah kuku itu ada sedikit daki, maka tidaklah ia menegah sampai air, kerana mengambil air semayang dan mandi itu. Dan pula syarak ni dia tak rigid sangat oleh syarat pada daki yang sedikit itu kerana hajat. Dalam daki ni dia kata dalam mazhab apapun, dia tak rigid sangat bab daki. Orang kuku kadang bawah kuku tu ada daki kan, nampak hitam sikit daki. Daki dia tak menghalang daripada air sampai, pasal daki itu terhasil daripada badan kita sendiri. Maka mazhab apapun dia kata daki tidak menghalang air daripada sampai. Yang tu tak apa. Dia jangan benda-benda yang menghalang ni. Liquid paper misalnya, dia menghalang air daripada kena kulit kita. Sisik ikan, dia menghalang. Bila kita mandi wajib ataupun ambil air semayang, dia menghalang air tu daripada kena tempat yang patut kena. Ini semua kena hati-hati. Istimewa pula pada kuku orang lelaki-lelaki. Dia kata orang lelaki-lelaki ni kadang reja jenis reja pomen misalnya, tangan kan. Istimewa orang macam ni. Lebih lagi kalau dia simpan kuku panjang, dia lebih lagi terdedah kepada
masalah timbul di dalam ibadat dia. Dia kata, dan dipermudah-mudahkan syarak kepada pada segala daki di atas segala sendi jari, dan di belakang tapak kaki dan tangan-tangan bagi orang badui dan orang kampung. Dia kata orang kampung. Kalau Arab badui kan, mereka jenis kerja kasang. Bila kerja kasang ni, banyaklah kotoran lekat di tangan dia. Kalau sekiranya kotoran itu merupakan daki, syarak bagi kemaafan. Tapi kalau kotoran tu benda yang menghalang air daripada kena, dia kena cuci bagi bersih. Dia kena cuci bagi bersih. Dan adalah Nabi SAW suruh buang kuku dan ditegur barang yang dilihatnya di bawah segala kuku mereka itu daripada segala daki. Nabi tegur. Nabi ni tuan-tuan, dia satu orang yang very hygiene. Dia ni hygienik. Nabi ni, kalau kita baca hadis-hadis yang menceritakan tentang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dia satu orang yang pembersih. Nabi Muhammad ni, dia pembersih. Pernah satu orang dalam masjid, ludah gelema, kahak, ludah pergi ke dinding masjid. Nabi buka serban dia, pilak. Tuan-tuan boleh tahu Nabi orang macam mana. Nabi SAW satu orang yang pembersih. Dia tak boleh tengok macam tu. Orang ludah tu, dia boleh buang serban dia, dia pilak. Dia nak tunjuk, kata dia jaga ni, dia jaga kebersihan ni. Nabi SAW tunjuk dia jaga. Ada sebuah hadis tuan-tuan, riwayat At-Tirmizi, dia kata an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya ujuru ummati, hadis, hatta al-qazah yukhrijuha ar-rajul min al-masjid, wa uridat alayya dhunubu ummati falam ara zanban a'zama min surah min al-Quran aw ayah utiha rajul summa nasiyaha, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata apa? Nabi SAW bersabda, Nabi kata, dinampakkan kepada aku pahala umat aku. Nabi mati dah. Nabi mati dah, tapi Allah uridat, ni maksudnya dalam Melayu dia kata dibentangkan, dipresentkan kepada Nabi. Nabi dah wafat dah, tapi Allah tunjuk dekat Nabi ni. Allah tunjuk kepada Nabi ni, umat dia ni duk buat apa, umat dia ni buat pahala ke, buat dosa ke, Nabi dapat tahu. Hadis ni beritahu. Tu tuan-tuan, yang kata Nabi SAW ni, dia dengan umat ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka dalam hadis Bukhari pun dia cerita, di antara word yang Nabi sebut ni sebelum wafat Nabi ni apa dia? Ummati, ummati. Nabi sebut dekat-dekat nak akhir hayat ni, di antara benda yang Nabi sebut apa dia? Umat aku, umat aku, umat aku. Nabi risau ni nak tinggal umat dia ni, dia risau ni apa nak jadi kat mereka ni bila dia tak ada. Nabi ada, apa jadi pun tak apa, Nabi boleh selesai benda tu on the spot. Tapi bila Nabi tak ada, bila masalah timbul, memang jadi masalah. Lebih-lebih lagi di zaman kita hari ni, umat akhir zaman ni, bila timbul masalah ni, siapa betul? Hadu mai mengajar masjid ni 7 orang ustaz, tuan-tuan tanya satu masalah, kadang-kadang 7 jawapan nanti ada. Ustaz malam Senin jawab macam ni, ustaz malam Selasa jawab macam ni, ustaz malam Rabu jawab macam ni, 7 jawapan tak ada. Tuan-tuan nanti wire nanti short lagu tu aja. Siapa betul? Nak kata dia ni, dia ni pun mengaji, dia ni pun mengaji, dia ni pun mengaji sini. Tapi pasal apa jawapan tak sama? 7 ustaz baca Quran yang sama, 7 ustaz baca hadis yang sama, 7 ustaz baca kitab yang tak sama, kan? 7 ustaz daripada latar belakang yang kadang-kadang tak sama. 7 ustaz kadang-kadang mewakili school of thought yang tak sama. Tonton tengok krisis yang jadi di Iraq. Orang Islam di Iraq tu saja, hak Sunni satu, hak Syiah satu. Dah 2 dah, 7 beza tu. Hak kata Sunni ni pula mazhab fiqh pecah 4 pula. Dia ni Hanafi, dia ni Maliki, dia ni Syafi'i, dia ni Hambali. Dalam satu-satu mazhab fiqh tu pula dia pergi ambil tarikat apa pula. Dia ni ambil tarikat A, dia ni ambil tarikat B. Tuan-tuan nampak tu? Benda tu dia duk pecah, dia duk pecah, dia duk pecah, dia duk pecah. Benda-benda ni mempengaruhi jawapan satu-satu ustaz. Masalahnya kita ni, kita orang awam ni, hak dengar ni, kita kata aku confused ni, aku fed up mengaji ni.
Kita nanti mai kesimpulan yang pelik-pelik macam tu. Pasal apa? Aku tanya dia ni kata lagu ni, aku tanya dia ni kata lagu ni. Nampak tuan-tuan? Itu sebab Quran dia mai satu cantik. Dia kata apa? Fa in tanaza'tum farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau sekiranya kamu bercanggah pendapat fi syai'in dalam satu-satu perkara, farudduhu ila Allahi war Rasul. Quran hadis dulu apa cerita pun. Baik ustaz, saya nak tanya ustaz. Jawab baik ustaz. Ni kira ada nas ke dalam Quran, dalam hadis ke apa kan? Kita nak, bukan kita nak test ilmu dia tak, tapi kita nak untuk kita nak pegang buat amal, kita nak tahu benda tu ada Quran, ada hadis kata, dan tafsiran ulama dia macam ni. Dia kena explain dekat kita. Okey, asal dia Quran kata macam ni, okey hadis main macam ni. Baik Imam Syafi'i berdasarkan hadis ni dia kata lagu ni, tapi Imam Hanafi kata macam ni. Kita nampak dia punya flow ilmu tu, dan kita senang nak stick kepada pendapat mana. Nampak tak? Kalau tidak, problem dia nanti mai. Maka disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ni. Dia kata apa? Qala Rasulullah SAW, uridat alayya ujuru ummati. Nabi kata dibentangkan kepada aku, diperlihatkan kepada aku pahala yang dibuat oleh umat aku. Nabi kata, hatta al-qazah yukhrijuha ar-rajul minal masjid. Sehingga kan kalau ada umat aku yang dia ni duk mai cuci ni debu-debu yang ada di masjid, satu benda yang tidak besar, satu benda yang kita anggap apa saja, satu hamba Allah umat Nabi Muhammad SAW, orang lain duk mai sembahyang subuh pukul 5.50, dia mai pukul 5.30 dia dah mai dah. Dia mai seorang-seorang dia pergi di pancong, dia cuci pancong bagi bersih, dia masuk mai dalam masjid, dia buka lampu, dia buka kipas angin, kemudian dia sembahyang sunat tahiyatul masjid, kemudian dia baca Quran dan sebagainya. Dia buat ni benda siapa pun tak tengok, dan benda tu pergi cuci toilet masjid. Apa sangat orang kata hak dia buat tu, Nabi dapat tahu, Allah bagi tahu dekat Nabi. Uridat alayya, dibentangkan kepada aku ujuru ummati, pahala umat aku. Kalau ramai umat Nabi Muhammad mempunyai kecenderungan untuk buat pahala ni, sonok Nabi kita. Dibentangkan kepada aku pahala yang dibuat oleh umat aku, hatta al-qazah yukhriju har-rajul minal masjid. Sehingga kan kalau dia mai buang debu daripada dalam masjid pun Nabi dapat tahu. Wa uridat alayya dhunubu ummati. Nabi kata demikianlah juga dibentangkan kepada aku, diperlihatkan kepada aku dosa-dosa umat aku. Sedih Nabi bila tengok umat dia akhir zaman ni, nama Islam, anak orang Islam duk kedarah-harap malam minggu. Menangis Nabi. Nama Islam, anak orang Islam tak patuh kepada ajaran Islam. Menangis Nabi. Dibentangkan kepada aku zunubu ummati, dosa-dosa umat aku. Falam ara zanban a'zama min suratin minal Quran au ayatin utiha rajul summa nasiyaha. Nabi kata di antara dosa yang besar juga, Nabi kata, ialah satu orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala pernah bagi dekat dia hafazan dan ingat satu surah Quran ataupun satu ayat Quran, tiba-tiba dia melupakannya. Itu juga dosa, Nabi kata. Kita kata bagus dah tu, dia pernah hafal Quran, bagus dah lah, bagus hafal Quran, terlupa apa hak dia hafal tu. Nabi kata itu dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tak usah bercakap dosa umat Nabi yang pergi minum arak, tak usah bercakap dosa umat Nabi yang pergi berzina, tak usah bercakap dosa umat Nabi yang berjudi, tak usah bercakap dosa yang dahsyat, tak usah bercakap. Cakap satu orang bagus yang penuh hafal Quran terlupa, hak tu pun dianggap dosa dan diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah sebabnya pasal apa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tegur apabila dia tengok benda tak kena di kalangan umat dia, dia tegur. Satu sahabat ambil ayat semayang, ada maudhi'a zufrin, dalam hadis kata kawasan sebesar kuku jari aja yang tak kena ayat wuduk bila dia ambil ayat semayang. Nabi nampak benda tu, Nabi suruh dia ambil ayat semayang lagi sekali. Benda kecil aja, dia ambil ayat semayang, dan dia ni orang semayang tapi sikit cuai, ambil ayat semayang. Ada satu tempat yang patutnya kena ayat semayang, dan disebut dalam hadis dia kata maudhi'a zufr.
sebesar kuku aja, kawasan yang tak kena ayak tu. Nabi suruh dia ambil sembahyang lain. Begitu sekali Nabi SAW jaga dalam hal-hal yang menyangkut tentang soalan ibadah ni. Dia kata, tonton tengok sebelah. Masalah dia kata membuang kuku itu bagaimana caranya, bagaimana kaifiatnya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dan belum ada lagi aku lihat di dalam kitab-kitab yang dikarang akan hadis yang sahih, dia kata, yang diriwayatkan dia daripada turuk ataupun daripada jalan yang sahihah pada peraturan kerat kuku. Imam Al-Ghazali dia kata dia tak jumpa lagi, dia kata dia tak jumpa lagi hadis yang sahih yang bagi tahu cara nak potong kuku ni, tak jumpa lagi. Dan memang tak ada pun. Yang nak abang kata mula dengan jari mana, dia last jari mana, apa semua, tak ada satu hadis yang sahih yang bagi tahu secara terang benda ni. Hanya kata Imam Ghazali, aku dengar daripada mulut guru-guru aku, tu saja. Hadis yang sahih tak jumpa. Cuma orang hak bagus-bagus, orang alim-alim, tok-tok guru, orang yang terpelihara, yang warak-warak ni, ada bagi petua macam mana nak potong kuku. Bahwasanya Nabi SAW memulai membuang kuku dengan jari telunjuk kanan. Ini tok guru abang. Hadis tak jumpa. Hadis yang sahih, yang kuat tak jumpa. Dia kata apa? Start dengan jari telunjuk di sebelah kanan, kemudian disudahi dengan ibu jari kanan. Maksudnya jari telunjuk belah kanan, jari hantu, jari manis, jari kelingkin, jari ibu sebelah kanan, habis tangan kanan. Dia kata itu yang tok-tok guru duk abang, dia kata. Dan dimulai pula pada tangan kiri dengan jari kelingkin sehinggalah diakhiri dengan ibu jari yang sebelah kiri. Itu tok guru abang, dia kata. Tapi dia duk cari hadis yang sahih tak jumpa, dia kata. Jadi oleh kerana tak ada dalam hadis yang bagi tahu, dengar petua orang alim pun sudah kira okey, dia kata. Maksudnya apa? Kaifiat ataupun caranya, dia kata telunjuk sebelah kanan, jari hantu, jari manis, jari kelingkin, ibu jari. Lepas tu balik kiri, start dengan kelingkin, habis dengan ibu jari sebelah kiri. Itu Imam Ghazali kata guru aku bagi petua. Aku tak jumpa lagi hadis yang kuat yang menceritakan tentang benda ni. Kemudian di bawah tu Imam Ghazali punya huraian lah. Dia nak ambil logik pasal apa. Tok guru dia kata start dengan jari telunjuk, pasal apa jari telunjuk. Lepas tu jari hantu, pasal apa jari hantu. Itu tak payah baca. Kita terus tengok di bawah tu, masalah membuang kuku itu dengan sendiri ataupun dengan pertolongan orang. Dia kata nak potong kuku ni kita potong sendiri ke? Satu macam yang jadi bos bagi orang potong kat kita ke? Macam mana dia kata? Kata Zubaidi di dalam Ittihafus Sadah Al-Muttaqin, telah berkata Al-Iraqi, boleh pilih oleh orang yang nak buang kuku itu antara dia buang sendiri ataupun antara membuang baginya oleh orang lain. Dia kata tak ada masalah. Kalau kita boleh potong sendiri, potong sendiri. Kalau kita ada kaki tangan yang tak ada kerja, bagi dia potong pun boleh. Dia kata tak ada masalah. Seperti mana hukum gunting misai juga sama. Nak trim misai ni, kita nak trim sendiri pun boleh. Kita pergi dekat barber, kata dekat dia, aneh trim kasih bagus macam satu pun boleh. Dia kata tak salah. Islam tak ikat benda tu. Kuku nak potong sendiri boleh, nak suruh orang potong boleh, misai nak trim sendiri boleh, nak suruh kedai gunting pun boleh. Kerana tiada ia menghilangkan kehormatan pada yang demikian itu. Tak ada nak jejah apa-apa. Tapi kena ingat lah, kalau di Kuala Lumpur dia ada kedai potong kuku, sekali potong RM80 dia buat tak? Potong kuku RM80. Ni yang artis-artis duk pergi ni, pergi satu macam yang duduk macam satu spa apakah, duduk dia tutup mata dengan kain tola sejuk ke kain tola hangat ke apa ke, tangan suar macam ulang senduk pergi ke dia nanti urus semua. Dia nanti urus cara potong macam mana, nak buat bujang ke, nak buat sagi ke. Lepas tu satu punya kikiang pula buat keluar tu, kikiang kuku kita tu, kikiang lagi lagu buat bagi merelit lagu apa semua, sejam potong kuku. Apa? 80. Lempang kredit kad bagi 80 pula. Kuala Lumpur ada. Kalau pi macam tu, mau nak jadi berdosa kat kita ni. Apatah lagi hak potong tu orang perempuan. Kan? Kita pergi ke tayak, baby tengok, ni perempuan buang tayak buat dalam bukit, masih buat pergi suat, ni semua karut, jangan ada buat. Walaupun dia kata benda ni, dia kata tak menghilangkan kehormatan kalau kita bagi orang potong, tapi dia bercakap ni 60 tahun dulu.
60 tahun dulu tak ada lagi cerita kedai potong kuku RM80 ni, tak ada lagi. Baik. Dia kata dan tiada menjatuhkan akan maruah kita. Kalau kita ni jenis merak. Jenis merak. Merak kat siapa? Merak kat bini. Daripada hari mula kahwin ni sampai malam ni kahwin kita ni kira dah 30 tahun dah kahwin. Anak sulung pun dah masuk universiti, dah keluar, dah kerja, dah jadi satu accountant kanan dekat mana ke apa dah. 30 tahun menikah ni, kuku ni bini potong. Tu yang kata merak. Kan? Dia tak pernah potong kuku. Dia kata, I tak pernah potong. My wife potong. Tengok manja, merak. Macam